Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain binti Hussein dari Program Pemeliharaan dan Pengurusan Biodiversiti. Hari ini, saya akan membentangkan projek tanaman hiasan iaitu poster tugasan 2 bagi kursus tanaman hiasan PPA 3093. Tanaman hiasan yang saya pilih untuk menjalankan projek ini ialah pokok bunga keembong. Nama saintifik bagi pokok keembong atau juga dikenali sebagai garden balsam ialah Impatiens balsamina. Ciri-ciri pokok keembong adalah ianya mempunyai batang yang berwarna hijau, lembut dan mengandungi banyak air. Daunnya jenis ringkas, berbentuk seperti mata lembing dan tersusun secara selang-seli. Kedua-dua hujung daun adalah runcing dan bergerigi. Tangkai daunnya pendek dan pokok ini mempunyai akar tunjang. Bunganya dihasilkan secara tunggal atau beberapa bunga pada tangkai jambak bunga. Sebelum memulakan aktiviti penanaman, kita perlu mengetahui keperluan asas penanaman pokok hiasan supaya pokok tersebut dapat tumbuh dengan subur. Antaranya ialah cahaya matahari, medium tanaman, air dan juga baja. Alatan yang digunakan semasa proses penanaman pokok keembong adalah bekas air mineral, sudik tangan dan juga pasu plastik. Setelah menyediakan kesemua keperluan dan alatan tersebut, barulah penanaman pokok keembong dilakukan. Sekarang saya akan menerangkan cara-cara penanaman pokok keembong, di mana di sebelah kiri skrin dipaparkan penerangan penanaman, manakala di sebelah kanan skrin pula adalah gambar-gambar semasa proses tersebut dijalankan. Yang pertama, botol mineral yang sudah dipotong separuh disediakan untuk menanam anak pokok keembong. Yang kedua, tanah gembur dan juga baja organik iaitu najis kambing disediakan dan dicampurkan sekali menggunakan sudik tangan untuk dijadikan medium tanaman bagi pokok keembong. Kemudian anak pokok keembong yang mempunyai 10 helai daun ditanam di dalam botol mineral tersebut. Pada minggu pertama, anak pokok keembong mula meninggi sedikit dan bilangan daunnya bertambah menjadi 18 helai. Pada minggu ketiga, pokok keembong semakin meninggi, akan tetapi beberapa daunnya berwarna kuning kerana kurang terdedah dengan cahaya matahari. Pada minggu kelima, daunnya semakin lebat. Tiada lagi daun yang berwarna kekuningan kerana pokok itu telah dipindahkan ke tempat yang terdedah lebih banyak cahaya matahari. Pada minggu ke-8, pokok keembong akhirnya mengeluarkan bunga yang berwarna ungu. Seterusnya, setiap tanaman hiasan perlulah dijaga dengan baik agar ianya terus subur dan tidak terbantut. Antara penjagaan pokok keembong yang dilakukan adalah penyiraman air sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan petang menggunakan kaedah siraman terus. Selain itu, pembajaan juga dilakukan 2 minggu sekali menggunakan baja organik iaitu najis kambing. Akhir sekali, pemalsuan semula dilakukan pada minggu ke-6 kerana pokok keembong tersebut kian membesar dan memerlukan lebih banyak ruang untuk tumbuh dengan subur. Seterusnya, setiap bahagian pokok keembong kecuali akarnya mempunyai banyak kegunaan dan manfaatnya. Antaranya, daunnya boleh direbus dan digunakan untuk mencuci dan melembabkan rambut. Batangnya boleh ditumbuk hingga hancur dan airnya kemudian diperah dan disapu di tempat luka, lebam, ketuak dan juga kurap. Akhir sekali, bunganya boleh direbus dan diminum untuk merawat artritis, demam panas dan juga sakit urat. Sebagai info tambahan, pokok keembong bukan sahaja digunakan sebagai tanaman hiasan, akan tetapi ianya juga merupakan pokok herba yang mempunyai banyak khasiat dan kegunaannya. Pokok ini juga membiak dengan menyebarkan biji benih dengan meletupkan buahnya. Pokok keembong
mempunyai warna bunga yang pelbagai dan menarik seperti merah, putih, ungu, merah jambu dan juga kuning. Ini merupakan paparan penuh bagi poster yang saya hasilkan. Sekian daripada saya. Terima kasih.